Soalan yang pertama. Kakak meletakkan tempat kosong agar pintu biliknya tidak tertutup apabila ditiup angin. Penyendal. Okey, kita akan letak penyendal. Kita tak letak pemukul, tak letak penyandar, tak letak pengandar. Kalau pengandar, yang ini kalau kamu pernah tengok, contohlah orang, lepas tu atas bahu dia ada macam kayu, lepas tu dia pegang, iaitu pengandar. Kalau yang menunjukkan sifat ataupun sikap seseorang yang menunjuk-nunjuk, contohlah dia buat kebaikan, lepas tu dia menunjuk dekat orang lain untuk mendapatkan pujian, yang itu riak. Ejanya macam ni, riak. Kalau riak yang ini merupakan pergerakan ataupun gelombang air tu, riak air. Mendesing. Mendesing, bunyi angin yang kuat. Menderam. Apa bunyi menderam? Bunyi dengan kuat. Bunyi dengan kuat. Okey, betul. Bunyi dengan kuat. Contohnya bunyi apa? Ataupun bunyi gendang tu, biasa orang sini ada. Okey. Ataupun bunyi enjin kereta. Yang itu menderam. Okey, sekarang mendesau ataupun menderau. Biasa mendesau. Mendesau. Okey, jawapan untuk nombor 2 ni. Derau. Menderau, bunyi riaknya. Kalau mendesau, bunyi ombak memecah pantai. Nombor 3, jangan tempat kosong apabila berhadapan dengan pasukan yang lebih handal. Maksudnya kita tak perlu takut. Kata jurulatih kepada pasukan harimau muda. Okey, jadi takut yang mana sesuai? Kita ambil cuak, ngeri, culas ataupun seram. Jangan ngeri. Tak. Ngeri tak. Salah. Kalau culas macam orang malas. Cuak. Cuak. Okey. Cuak. Jangan A. cuak. Cuak ni. Kalau culas macam sangat malas. Okey. Culas ni macam orang malas. Sangat malas. Kalau ngeri, seram, hampir samalah. Boleh digunakan ngeri, seram. Kita rasa takut. Contohnya, kalau ngeri lah. Kalau ngeri, kemalangan yang ngeri. Kalau seram ni, sesuatu yang menakutkan kita. Tetapi untuk ayat nombor 3 ni, jangan cuak. Cuak lebih tepat yang bermaksud takut ataupun gentar. Jadi nombor 3 jawapannya A. Seterusnya nombor 4. Tingkap rumah Pak Ali terpaksa ditukar kerana telah reput dan dimakan anai-anai. Kekisi. Lai. Okey, betul. Sorry. Kekisi. Saya menyimak. Kekisi, tingkap. Kalau jejari ni ada dekat tayar. Contohnya rim basikal tu. Yang ini jejari. Kalau ke kuda, contoh ada dekat atas atap ataupun orang yang nak bersilat dia akan membuka ke kuda. Kalau tertupai ni penyangga. Jadi nombor 4 yang tepatnya ialah kekisi. Kekisi, tingkap. Nombor 5. Menggunakan beberapa kain untuk membuat layar kapal ini. Helai. Helai. Yang lain? Helai juga. Okey, helai jawapannya salah. Layar tu sangat besar. Jadi kita tak guna helai. Kita guna beberapa kajang kain untuk membuat layar kapalnya. Kemalangan itu berlaku tempat kosong di atas jambatan. Jadi untuk yang ni kamu kena cuba satu-satu. Yang lebih tepatnya ialah betul-betul. Kemalangan itu berlaku betul-betul di atas jambatan. Jadi nombor 6 D. Nombor 7.
Bermakna kita tetap diteruskan kendati pun hujan lebat. Kendati pun bermaksud walaupun. Okey, nombor 8, para pedagang yang berlabuh di Melaka menggunakan tempat kosong untuk berkomunikasi. Kalau berkomunikasi, kita guna bahasa. Jadi ejaan mana yang betul? B. 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 Nazrin pun B. Okey. Kamu tengok untuk ejaan bahasa, iaitu language dalam bahasa Inggeris, bahasa, kita guna ejaan yang ini, bahasa Melayu. Kalau merujuk kepada mata pelajaran, ejaannya akan menjadi bahasa B huruf besar dan M huruf besar juga, Melayu. Jadi kalau merujuk kepada subjek ataupun mata pelajaran, ejaannya bahasa Melayu. Kedua-dua huruf awal iaitu B bahasa huruf besar, M pun sama huruf besar. Kalau bahasa merujuk kepada language, untuk kamu bercakap kita guna ejaan B huruf kecil. Jadi jawapan nombor 8 ialah A. Bahasa Melayu. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau merujuk kepada mata pelajaran bahasa Inggeris, jadi kita nak eja macam mana? Inggeris. INGGERIS. Okey. B dengan huruf I tu huruf kecil ke huruf besar? Besar. Huruf besar. Kedua-duanya huruf besar. B besar, I besar. Kalau merujuk kepada komunikasi, bahasa apa yang kita guna untuk bercakap, B itu huruf kecil, bahasa Melayu. Macam soalan nombor 8 ni. Okey, nombor 9. Rizal sangat gemar tempat kosong laksa Johor yang dibuat oleh ibunya. Okay, Akan. Akan, okey. Sangat gemar akan. Gemar ni emotif. Emotif ni maksudnya perasaan. Kalau gemar, apa perasaan dia? Gemar macam disuka. Suka. Jadi suka ni apa? Emotif lah, perasaan. Jadi kita akan guna kata sendi nama akan. Suka akan. Marah akan. Nombor 10. Ibu memasak nasi tempat kosong untuk adik kerana dia belum tumbuh gigi. Jadi tak ada gigi nak makan nasi yang macam mana? D. Lembik. Kalau B, empuk. Empuk dengan lembut sama maksud. Kalau halus, dia macam halus tu macam berketempat dia halus. Okey. Ubi kayu. Kita rebus sehingga empuk. Jadi kita macam senang nak makan lah. Lembut. Lebih kurang macam tu lah. Kalau lembek ni, nasi lembek. Nasi tu dimasak dengan menggunakan banyak air. Jadi lembek. Sesuai lah untuk kanak-kanak yang tidak ada gigi lagi. Nombor 11. Fikiran Ammar masih tempat kosong sama ada hendak turut serta dalam perkemahan itu atau tidak. Jadi fikirannya macam mana? Bolak-balik. Bolak-balik. Okey, betul. Bolak-balik. Maksudnya sentiasa berubah-ubah. Tidak tetap. Kalau susuk sasak, Masuk dalam semak. Lebih jelas. masuk dalam semak lebih jelas. Macam mana tu? Macam menyusup dalam semak. Macam menyusup dalam semak. Okey. Ataupun yang lebih mudahnya, sangat laju. Sorok. Menyorok, sangat laju. Contohnya, tikus ada kucing. Kucing tu kejar tikus. Jadi tikus tu akan susup sasap, laju. Sap. Masuk dalam lubang. Contohlah, susup sasap. Kalau gembar gembur. Contohlah, Ali dia bagi tahu dia akan buat sesuatu. Lepas tu dia gembar-gemburkan kepada orang lain. Tetapi tidak ditunaikan. Iaitu gembar-gembur. Dia bagi tahu tapi tak nak buat.
Dia cuma macam menghebah-hebahkan sahaja. Yang itulah gembar-gembung. Oh. Okey, nombor 12. Sultan. Tempat kosong pemimpin yang banyak berjasa kepada negara itu, bintang kebesaran. Jadi kalau sultan ni, kita akan guna bahasa istana. Yang mana bukan bahasa? Menghadiahi bukan. Satu lagi? Menghadiahkan. Jadi ada menganugerahi, menganugerahkan. Okey, anugerah yang itu bahasa istana. Kita nak bagi sesuatu. Kiranya macam menghadiahkan lah sesuatu. Untuk soalan 12 ni, yang mana lebih tepat? Menganugerahi ataupun menganugerahkan? Ya, Santia? Menghadiahi? Ya. Jawapannya ialah C, menganugerahi. Kalau imbuhan akhirannya I ataupun can, kamu kena tengoklah apa yang akan mengikutinya. Contoh, kalau menghadiahi siapa? Menghadiahkan apa? Jadi, sultan, tempat kosong, pemimpin. Okey, menganugerahi pemimpin. Nombor 13. Puan Miazatul tetap cekal menghadapi. Menghadapi apa? Segala cabaran. Okey, yang ini tersilap. Cabaran. Dalam dunia perniagaan, tempat kosong terpaksa bersaing dengan usahawan lelaki. Walaupun. Okey, betul. Walaupun. Yang ini sama juga macam soalan atas tadi. Apa perkataan lain untuk walaupun? Kendati pun. Kendati pun. Okey, ingat tu. Kendati pun sama juga maksudnya dengan walaupun. Nombor 14. Minyak masak yang lama tidak digunakan akan mengeluarkan bau apa? Bau tenggik. Tengik. Okey, betul. Pering ni bau hancing. Maksudnya bau air kencing. Hancing pering. Sengit sama juga bau macam hangit. Sengit, hangit. Okey, nombor 15. Pasangan pengantin diraja itu duduk di atas tempat kosong sebaik-baik sahaja diarak oleh pasukan kompang istana. Jadi jawapannya apa? Okey, apa dia? Veterana. Yang ini jawapannya A, veterana. Yang ini samalah kalau kita hari ini macam pelamin. Kalau mahligai tu macam mana pula? Apa mahligai ni? Ligai. Istana. Kalau Istana. singgah sana. Apa singgah sana? Tempat raja duduk. Tempat raja duduk. Okey, betul. Kalau dalam bahasa istana, duduk kita sebut apa? Bersemayam. Bersemayam. Okey. Kalau tahta, apa tahta ni? Mahkota. Mahkota. Okey, betul, mahkota ataupun kerajaan. Tahta tu. Bagi soalan 16 hingga 20, baca petikan di bawah dengan telitinya. Kemudian pilih jawapan yang paling sesuai. Era globalisasi dan serba moden ini, sektor pertanian sememangnya memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Sektor pertanian membekalkan bekalan makanan kepada kita. Sesungguhnya, sektor pertanian telah menjamin bekalan yang mencukupi, selamat, berhasiat serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan. Beras tempatan yang dihasilkan menjadi keperluan asas makanan rakyat. Dengan adanya sektor pertanian, kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada makanan import seperti beras dan sayur-sayuran dari negara asing.
Selain itu, sektor pertanian juga dapat meningkatkan hasil pendapatan negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sektor pertanian bukan sahaja meningkatkan jumlah pengeluaran ekspor, bahkan dapat mengurangkan import serta menambahkan pendapatan negara. Hal ini sekaligus mengurangkan pengaliran keluar wang negara kepada negara lain. Dalam usaha untuk mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi sektor moden, dinamik dan kompetitif, sektor pertanian hendaklah banyak menghasilkan produk pertanian yang berasaskan keperluan pengguna. Dalam konteks ini, produk dan pasaran utama perlulah dikenal pasti berdasarkan permintaan, potensi pasaran dan cita rasa pengguna. Sebagai contohnya, penanaman pokok tongkat ali, pengeluaran susu kambing dan halia mendapat permintaan tinggi daripada pengguna. Seterusnya, untuk membangunkan sektor pertanian, teknologi dan kaedah pertanian moden perlulah digunakan. Sebagai contohnya, kaedah penanaman atau penternakan moden dan penggunaan peralatan pembukusan serta pemasaran perlu diperkenalkan. Semua pihak hendaklah bekerjasama supaya sektor pertanian di Malaysia dapat dimajukan. Okey, sebelum tu perkataan kompetitif. Kompetitif bermaksud berdaya saing. Nombor 16, apakah maksud transformasikan yang terdapat dalam petikan? Jadi apa yang dimaksudkan dengan transformasi? Mengubah. Okey, betul. Mengubah. Transform. Nombor 17, berikut adalah sumbangan sektor pertanian kecuali D. Meningkatkan import. Okey, betul. Kalau sektor pertanian dimajukan, kesannya yang pertama kita dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ini betul. Membekalkan makanan pun betul. Kerana makanan ini banyak dihasilkan daripada sektor pertanian. Mengurangkan kebergantungan kepada negara asing. Betul. Contoh, beras. Negara kita banyak menghasilkan beras daripada padi. Jadi kita tak perlu pun nak ambil daripada negara asing. Contohnya kita nak ambil daripada Thailand. Tak perlu. Sebabnya negara kita dah ada beras yang dihasilkan dalam sektor pertanian. Jadi yang tepatnya ialah meningkatkan import. Yang ini salah. Bukan meningkatkan import. Tetapi mengurangkan import. Maksud import ni, barang daripada negara luar kita bawa masuk ke dalam negara kita. Kalau ekspor, yang ini barang daripada negara kita, kita bawa ke luar negara. Yang itu berbezalah import dan juga ekspor. Jadi 17D. 18. Sektor pertanian dapat dimajukan apabila. Jadi macam mana kita nak majukan sektor pertanian? B. Bola. Okey. B. Bola. Jadi macam mana kita nak memajukan sektor pertanian? Kita kena gunalah benda yang moden. Kita guna teknologi. Jadi jawapannya B. Kita gunakan jentera moden. Ya, betul. Peribahasa yang sesuai untuk rangkai kata semua pihak bekerjasama. Jadi apa? D. Bagai au dengan tebing. Okey, sebelum tu kamu kena ingat bekerjasama, betul. Bukannya bekerjasama. Yang itu salah. Hanya BE sahaja. Okey, maksud peribahasa yang A ni apa dia? Bagai anjing dengan kucing. Gaduh. Selalu bergaduh. Bagai pinang di belah dua. Yang Cocok. Sepadan ataupun secocok. Bagai tikus membaiki labu. Dia baiki. Lepas tu makin teruk jadi. Makin teruk. Jadi senang nak cakap tidak tahu untuk membaiki. 20. Sektor pertanian menjamin hal-hal berikut kecuali Kekayaan petani. kekayaan petani. Nombor 20A.
Pilih jawapan yang betul. Nombor 1, pilih pola ayat bagi ayat berikut. FNFK. Ini huruf kecil. Ya, Tasha? FNFK. FNFK. Kenapa FNFK? Asal nama first gajah itu. Okey, Lepas gajah tu itu. mengganggu. FK. Okey, mengganggu kata kerja. Jadi mengganggu penduduk kampung Pandan ialah frasa kerja. Jadi FN tambah FK. Kamu kena ingat FN di hadapan. Tidak boleh FK ke FA ke, tak boleh. Mesti FN di hadapan. Pola ayat ada 4. FN tambah FK, FN tambah FA, FN tambah FSN, FN tambah FN. Yang ini pola ayat ada 4. Jadi C ni tak boleh lah FK. FN maksudnya frasa nama. FK frasa kerja. Kalau FA apa? Adjektif. Adjektif. FSN Frasa sendi nama. frasa sendi nama. Kalau FN frasa nama. Nombor 2, pilih ayat yang betul dari segi tata bahasa. Tarshan, ayat apa ni? Ayat pasif. Ayat pasif. 1 betul. 1 2 betul. salah. 2 salah. 2 salah. 2 salah. 3 betul. Iyalah. Jadi ayat pasif kamu kena ingat kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga mesti ada di, kata kerja tambah oleh. Yang itu hanya untuk kata ganti nama diri ketiga sahaja. Contoh, buku itu dibaca oleh ayah saya. Ayah saya merupakan kata ganti nama diri ketiga. Kalau kata ganti nama diri ketiga, ayat pasif akan menjadi ada di, kata kerja dan oleh. Di, kata kerja, oleh. Jadi nombor 1 tu betul. Buku itu dibaca oleh ayah saya. Betul. Nombor 2, saya. Saya kata ganti nama diri pertama. Jadi tak boleh ada di, tak boleh ada oleh. Jadi secara automatik nombor 2 salah. Sepatutnya novel itu saya baca. Baru ayat pasif tu betul. Tak perlu ada di, oleh. Sama juga dengan nombor 4. Ular itu kami pukul. Tak perlu ada di, oleh. Jadi nombor 4 betul. Nombor 3 betul. Mutu kata ganti nama diri ketiga. Jadi boleh ada di, kata kerja, oleh. Okey, nombor 3, pilih peribahasa yang sama maksud dengan pergaduhan antara adik-beradik yang tidak berpanjangan. Semua. Semua, okey. Semua sekali betul. Di. Kamu kena ingat ejaan dicincang, bukannya dicincang. Dicincang tu salah. Air yang dicincang. Salah. Cincang tu sejenis tumbuhan. Jadi yang sepatutnya air yang dicincang. Kalau merujuk kepada kamus istimewa peribahasa Melayu, macam ni. Air dicincang, tiada putus. Ataupun air ditetap, tiada putus. Yang ini ada dalam kamus istimewa peribahasa Melayu. Air dicincang tiada putus, air ditetap tiada putus. Salah satulah. Nombor 4, betul ke salah? Tak ada kot. Tak ada. Jadi ayat ni betul lah. Betul. Betul. Ayat ini Betul. salah. Ada kesalahan ejaan senaskah. Salah. Sebab Eja yang betul macam mana? Ada H. Ada H. Okey. Senaskah. Kah. naskah. H. A H. Senaskah.
Okey, nombor 5. Betul ke salah? Salah. Salah. Apa yang salah? Perhabis. Perhabis. Artinya betul. Betul tapi Betul. perhabis. Nombor 5 betul, tidak ada kesalahan. Jualan perhabis. Ya. Perhabis ni walaupun kamu tengok macam tak betul tetapi sudah mantap penggunaannya. Tetapi untuk sebaik-baiknya kamu gunakanlah penghabisan. Jualan penghabisan stok iaitu clearance sale. Nombor 6. Salah. Salah. Apa yang salah? Jalan raya tu kena Jalan raya, jarak. Nombor 7. Salah. Automatik salah. Layu. Okey, pensil ni betul ke je pensil? Bukan pensil. EL. EL, okey. Pensel, betul. Kalau S tu tukarnya C jadi bahasa Inggeris. Yang ini jadi sebutan bahasa Inggeris. Jadi pensel, betul. Guru bahasa Melayu. Yang ini betul lah, bahasa Melayu. Yang merujuk kepada mata pelajaran. Kalau yang merujuk kepada bahasa, B tu kita huruf kecil kan lah. Contoh, saya bertutur dalam bahasa Melayu. B tu kecil. Saya mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu. B tu kena huruf besar, bahasa Melayu.